Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera para pelajar EPPA 3053. Berikut adalah merupakan penerangan untuk kuliah kedua, part 1, bermula daripada slide 1 hinggalah ke slide 19. Okey, tajuk kuliah 2 ini adalah merupakan belanjawan induk, yakni menekankan kepada penyediaan belanjawan hasil dan juga belanjawan belanja-belanja operasi. Okay. So, antara objektif kuliah, kita ada definisi, kebaikan dan peranan belanjawan, jenis-jenis belanjawan, yakni sub-sub belanjawan, kemudian carta alih dari segi belanjawan mana yang harus dimulakan dulu. Okey, kemudian kita juga ada a little bit on perbezaan belanjawan mengikut jenis industri. Dan akhir sekali adalah penyediaan belanjawan induk itu sendiri. Okey, untuk bahagian satu ni, kita akan berhenti sehingga penyediaan belanjawan pengeluaran. Okey. Belanjawan didefinisikan sebagai rancangan terperinci untuk perolehan hasil dan penggunaan sumber kewangan bagi tempoh-tempoh tertentu seperti tahunan, sukuan, bulanan. Okey. Terdapat beberapa kelebihan belanjawan. Pertama sekali, ia merupakan alat untuk merancang. Ia boleh dijadikan sebagai garis panduan terhadap pelaksanaan. Kedua, belanjawan sebagai alat untuk mensasarkan dan mencapai prestasi yang realistik. Kita telah pun menetapkan objektif organisasi. Kemudian strategi pelaksanaan dibentuk dalam usaha untuk mencapai maklumat yang telah ditetapkan. Pencapaian matlamat ini adalah merupakan satu usaha untuk mencapai KPI yang telah ditetapkan. Ketiga, belanjawan juga adalah merupakan alat untuk mengawal, iaitu membandingkan di antara pelaksanaan, yakni aktiviti sebenar dengan apa yang telah kita rancangkan. Okey. Right, sebarang variance yang wujud di antara perancangan dan juga pelaksanaan ini hendaklah disiasat akan puncanya. Jadi sebarang penemuan bolehlah kita ambil tindakan pembetulan nanti. Okey, keempat. Belanjawan turut merupakan alat untuk mengkoordinasi pusat-pusat tanggungjawab, iaitu pusat hasil, pusat kos, pusat untung dan juga pusat pelaburan. Sebagai contoh koordinasi antara jabatan jualan dan jabatan pengeluaran. Okey. Dalam menentukan jumlah unit yang patut dikeluarkan oleh jabatan pengeluaran, perancangan ini amat bergantung kepada perancangan jabatan pemasaran. Sekiranya unit yang dikeluarkan oleh jabatan pengeluaran jauh melebihi kemampuan jabatan jualan itu sendiri, apa akan jadi? Ia akan mewujudkan pembaziran dalam bentuk lambakan inventory barang siap. Okey, kelima. Dengan adanya proses penyediaan belanjawan, ia akan memaksa pengurus untuk bertukar maklumat di antara satu sama lain. Maka dengan itu, belanjawan juga merupakan alat komunikasi yang sangat berkesan. Terakhir sekali, belanjawan juga boleh digunakan sebagai alat untuk memotivasikan pekerja. Okey. Sebagai contoh, perbandingan antara pelaksanaan dan belanjawan akan dapat mengenal pasti variance-variance yang memuaskan dan juga variance yang tidak memuaskan. Pekerja yang telah memenuhi KPI bolehlah diberikan ganjaran, dan ini akan menaikkan motivasi dan juga semangat pekerja tersebut. Okay, seterusnya adalah limitasi belanjawan. So, kalau kita tengok kat sini, belanjawan
adalah merupakan anggaran, ya, hanyalah merupakan anggaran, jadi ia bukanlah fakta, ya. Jadi data-data yang kita persembahkan dalam belanjawan itu dia tidak 100% tepat. Ya. Itu kena hati-hati. Jadi tak perlulah kita nak buat belanjawan sampailah ke sen. Ya, angka-angka bulat dah cukup. Ya, tetapi maknanya kepada ringgit terhampir lah, ya. Okey. Belanjawan juga bukan merupakan pengganti, ya, kepada praktis pengurusan mantap. Ya, so tak boleh kata, oh, we have prepared a budget, ya, and then leave it as that. Then definitely, ya, as far as implementation goes, it will fail. Ya, jadi tak boleh lah. Once kita dah prepare belanjawan, kita perlu commit to it untuk memastikan apa yang kita rancang itu, ya, akan dilaksanakan dengan baik. Okey. Perlu diubah jika keadaan berubah. Ini saya pernah ceritakan sebelum ni. So, kita prepare budget one year in advance. Ya, jadi bila sampai kepada masa untuk melaksanakan, banyak, ya, perkara-perkara yang mungkin telah berubah. Ya, keadaan ekonomi berubah. Ya, mungkin berlaku peperangan, ya, kalau tak peperangan bom dan sebagainya, peperangan dari segi ya, maknanya virus, ya, yang melanda kita dan sebagainya, ya, ataupun bencana-bencana alam, ya. So all this akan memberi kesan kepada keadaan ekonomi yang menyebabkan belanjawan yang telah kita prepare in advance itu mungkin tidak lagi valid, ya, tak lagi sesuai untuk digunakan sebagai garis panduan pelaksanaan. Dengan itu ia perlu diubah. Okey, dan penyediaan tidak menjamin kejayaan. Ini yang saya katakan tadilah, ya. Maknanya dia bukan menggantikan praktis pengurusan yang mantap. Jadi pelaksanaan tu sangat penting, ya. Pemantauan terhadap pelaksanaan sangat penting, ya. Aktiviti fungsi kawalan tu sangat penting. Okey. Alright, and then kita juga ada aspek tingkah laku manusia, ya, maknanya behavior, ya, behavior ataupun tingkah laku manusia yang mungkin menganggap belanjawan itu sebagai satu yang remeh, ya, yang tak perlu diikut, ya, ataupun belanjawan itu mungkin dirasakan sebagai satu yang mengekang kebebasan pekerja, ya, untuk mengeluarkan idea sendiri dan sebagainya. Okey, so ini adalah dari aspek tingkah laku. Aspek tingkah laku ni kita akan buat lagi dalam lecture yang keempat nanti. Okey. Okey, jenis-jenis belanjawan, ya. So ini yang kita akan buat. Kita ada belanjawan-belanjawan hasil, ya, maknanya yang menganggarkan pendapatan, contohnya daripada jualan barangan, ya, especially untuk organisasi pembarangan. Organisasi perkilangan pun sama, dia dah produce kemudian dijual, dan juga organisasi perkhidmatan, ya, maknanya organisasi yang menyediakan ataupun menawarkan perkhidmatan. So ini semua adalah merupakan anggaran-anggaran hasil yang akan kita rancang dalam bentuk belanjawan hasil. Okey. On top of that, kita ada belanjawan belanja operasi, ya, yakni aktiviti-aktiviti yang akan memberi kesan kepada keuntungan, ya. Jadi tanpa pelaksanaan aktiviti, kita tidak mungkin dapat mengeluarkan produk dan juga menjual produk. Tapi pelaksanaan aktiviti ini akan memerlukan sumber, ya. Sumber ini akan melibatkan kos. Jadi pelaksanaan aktiviti yang tidak berkesan akan memberi kesan kepada keuntungan. Jadi kena pastikanlah, ya, supaya kita tidak terlebih belanja yang tidak perlu. Okey. Kemudian kita juga ada penyata-penyata kewangan, ya. Seperti kita tengok kat sini, belanjawan penyata pendapatan, belanjawan penyata kedudukan kewangan, ya, belanjawan penyata aliran tunai. Ya, menunjukkan aliran tunai ini melihat kepada alih keluar dan alih masuk tunai lah untuk tempoh masa tertentu. Okey. Okey, carta alih belanjawan induk. Carta alih belanjawan induk akan bermula dengan belanjawan jualan. Tak kira sama ada organisasi itu adalah merupakan organisasi pembarangan, yakni hasil jualan barang niaga, organisasi perkilangan, hasil jualan barang siap, maupun organisasi perkhidmatan, ya, hasil penawaran perkhidmatan. Okey. So setelah selesai penyediaan belanjawan jualan yang akan menekankan kepada unit yang perlu dijual serta ringgit, ya, yakni hasil jualan, ya, kita akan menyediakan belanjawan seterusnya iaitu belanjawan pengeluaran.
Okey. Jadi belanjawan jualan ini akan dijadikan input ya kepada penyediaan belanjawan pengeluaran. Sebagai contoh, katakan kita merancang untuk menjual 50 buah meja, ya, 50 unit meja. Okey. Jadi keputusan ya di dalam belanjawan pengeluaran adalah bergantung kepada berapa unit yang kita hendak jual. Sekiranya kita membuat keputusan untuk jual sebanyak 50 unit meja, adakah bermakna kita juga akan mengeluarkan sebanyak 50 unit meja? Ya. Jadi ini bergantung ya kepada polisi inventory yang ada. Okey. Polisi inventory. Jadi polisi inventory di sini merujuk pada polisi inventory barang siap, ya, pengeluaran tersebut. Seandainya kita ingin menyimpan ya inventory barang siap ya sebagai safety, ya, safety net in case ada jualan tambahan, maka jumlah unit yang perlu dikeluarkan adalah melebihi daripada jumlah unit jualan. Bermakna unit jualan 50 campur dengan berapakah anggaran inventory akhir yang kita nak simpan. Kalau kita nak simpan 10 ya, unit meja, maknanya kita akan mengeluarkan sebanyak 60 ya, buah meja. Okey. Tetapi ia juga bergantung kepada inventory awal. Ya. Sebagai contoh, kalaulah syarikat telah pun mempunyai lambakan inventory awal yang berlebihan ya, di period yang sebelumnya. Jadi ada kemungkinan jumlah unit yang dikeluarkan adalah lebih rendah daripada unit jualan. Okay. So nanti kita akan perincikan lagi bila kita zoom in into belanjawan pengeluaran kemudian. Okay. Right. Next. Belanjawan pengeluaran juga akan menjadi input kepada beberapa belanjawan, sub-sub belanjawan yang lain ya, iaitu belanjawan kos perkilangan, sumber perkilangan. Pertama sekali, ia akan menjadi input kepada belanjawan bahan langsung. Ya, kerana untuk mengeluarkan barang siap, kita memerlukan bahan-bahan. Ya. Dan belanjawan bahan langsung ini boleh dipecahkan lagi kepada dua sub belanjawan bahan langsung, iaitu belanjawan penggunaan bahan langsung. Sebagai contoh, kita hendak mengeluarkan meja. Jadi, berapakah ya, unit papan ya, yang diperlukan? Ya, so andainya sebuah meja memerlukan 2 keping papan, sekiranya kita hendak mengeluarkan 50 buah meja, ya, berarti kita memerlukan 100 keping papan, begitu. Okey. Kemudian belanjawan bahan langsung seperti yang saya katakan tadi ada 2 subkomponen. Satu lagi adalah belanjawan pembelian bahan langsung. So andaikan kita perlu 100 keping papan. Jadi, bila kita hendak beli, adakah kita hendak beli 100 keping papan sahaja ataupun lebih untuk penyimpanan inventory ataupun kurang? Jadi, penyediaan pembelian ya, bahan langsung ni adalah juga selain daripada tertakluk kepada unit yang perlu diguna, ia juga akan bergantung kepada polisi inventory bahan langsung, awal dan juga akhir. Jadi kalau kita perlu simpan inventory akhir, maknanya unit yang perlu dibeli, kepingan papan itu tadi adalah lebih daripada unit ya, papan yang perlu diguna. Okay, so nanti perincian again ya, kita akan zoom in ya bila kita buat pengiraan untuk belanjawan bahan langsung nanti. Right, next. Belanjawan pengeluaran juga ya merupakan input ya kepada penyediaan belanjawan buruh langsung. So buruh langsung ni maknanya kita kena tengoklah dari segi keperluan bilangan buruh langsung, jam buruh langsung, kepakaran buruh langsung dan akhir sekali kadar upah yang perlu kita bayar, maknanya kos buruh langsung. Okey. So ini semua adalah merupakan dalam penyediaan belanjawan buruh langsung lah. Dan akhir sekali ya, sebagai output kepada belanjawan pengeluaran ialah ya, belanjawan overhead kilang. So maknanya belanjawan pengeluaran juga akan menjadi input kepada penyediaan belanjawan overhead kilang. So bahan adalah bahan langsung, buruh langsung, kemudian kita ada lain-lain kos tidak langsung. Ya, kos tidak langsung ni hanya merujuk kepada kos-kos overhead yang bersangkutan dengan perkilangan sahaja, seperti ya, gaji pengurus kilang, ya, utility kilang, susut nilai mesin kilang, insurans kilang,
Ya, bahan-bahan tak langsung seperti paku gam, buruh-buruh tak langsung ya, seperti penyelia dan sebagainya. Okey. So ini semua adalah antara belanjawan-belanjawan yang bersangkutan dengan perkilangan yang perlu kita sediakan. Okey. So kita ada belanjawan jualan yakni hasil, kita ada belanjawan pengeluaran yakni belanja-belanja yang tergolong di dalam kos produk. Okey. Right. Setelah kita menyediakan belanjawan bahan langsung, belanjawan buruh langsung, belanjawan overhead kilang, kita boleh mencampurkan kesemuanya ya, dan membahagikan dengan unit yang dikeluarkan untuk mendapatkan kos ya, pengeluaran seunit. Okey, so yakni kos produk lah. Okey, setelah kita mendapat ya pengiraan kos produk seunit, bolehlah kita kira ya berapakah kos barang di kilang. Yakni kita akan menyediakan belanjawan kos perkilangan ya, ataupun belanjawan kos barang di kilang. So unit yang telah siap di kilang darabkan dengan kos seunit, kita akan dapat jumlah kos barang di kilang. Okey. Dan belanjawan kos barang di kilang ini juga akan menjadi input kepada penyediaan belanjawan kos barang dijual. Okey, so kita masih akan menggunakan pengiraan kos seunit yang sama, tetapi untuk belanjawan kos barang dijual, kita akan ambil kos seunit, darabkan pula dengan unit yang dijual. So dalam penentuan kos barang di kilang, kita dapati bahawa inventory akhir ya, barang siap akan menjadi salah satu daripada elemen penting ya dalam pengiraan kos barang di kilang. Okey, selesai ya untuk kos-kos produk. Okey, kita akan pergi kepada kos-kos tempoh ataupun kos-kos period pula. Next. So sambungan kepada catat alih belanjawan induk, ya, kita ada kos-kos period pula, yakni belanjawan belanja-belanja yang lain ya, seperti belanja pentadbiran, belanja jualan, belanja pengagihan ya dan sebagainya. So ini adalah merupakan pecahan kepada belanjawan belanja-belanja operasi yang lain selain daripada belanjawan belanja perkilangan ataupun kos barang di kilang. Okey. Kemudian selepas kepada belanjawan belanja-belanja, kita dah ada belanjawan kos barang dijual, kita dah ada belanjawan belanja-belanja operasi yang lain, maka bolehlah kita sediakan penyata pendapatan. So dalam penyata pendapatan kita dah ada pun ya belanjawan jualan ya, yakni hasil. Belanjawan jualan hasil ini akan menjadi input utama kepada penyediaan penyata pendapatan. Ya, dan on top of that kita juga mungkin mempunyai lain-lain hasil ataupun lain-lain pendapatan. So ini juga akan menjadi input lah ya sebagai hasil ya dalam penyata pendapatan. Okey. So perbelanjaan termasuk kos barang di kilang tadi semua juga akan masuk dalam penyata pendapatan. Ya, so hasilnya kita akan dapat perbezaan di antara hasil dan juga belanja lah, yakni keuntungan. So seterusnya kita akan sediakan penyata kedudukan keuangan proforma. Ya, dalam penyata kedudukan kewangan ni, yakni kunci kira-kira, ada item penting ya, iaitu item tunai ya, dan juga ada item-item aset. So item-item aset ini kita boleh ekstrak daripada belanjawan modal ya. Untuk projek kita tak perlu buat belanjawan modal. So belanjawan modal ni merujuk pada belanjawan jangka panjang ya. So maknanya kita akan keep track jugalah dari segi penambahan ya aset-aset jangka panjang kita. Okey. Kemudian kita juga akan ada belanjawan tunai sebab pelaburan aset-aset itu tadi akan melibatkan alih tunai keluar dan ia juga akan menjejaskan belanjawan tunai. Okay, so kita akan menyediakan belanjawan tunai untuk mendapatkan baki tunai akhir. Baki tunai akhir ini akan menjadi input ya juga kepada penyata kedudukan keuangan. Alright, so selesai di situ. Okay, ini adalah merupakan perbezaan di antara belanjawan induk bagi organisasi pembarangan, perkhidmatan dan juga perkilangan. So kalau kita tengok ya untuk pembarangan barang niaga, kita ada belanjawan jualan yakni jualan barang niaga. Kemudian kita ada belanjawan belian yakni inventory barang niaga itu sendiri.
Okey, dan kita juga ada belanjawan kos barang dijual, yakni barang niaga yang dijual lah. Ya, so ini adalah merupakan kos produk. Kemudian kita juga ada selain daripada kos produk, yakni kos-kos tempoh lah. Ya, lain-lain belanja operasi yang ada. Kalau untuk perkhidmatan pula, kita tak ada jual apa-apa, ya, kita menawarkan perkhidmatan, kita jual perkhidmatan lah basically, ya. Jadi kita akan ada hasil-hasil, ya, yuran dan sebagainya. Okey, so kita juga akan ada belanjawan-belanjawan staf sokongan, ya, staf profesional. So ini adalah merupakan komponen utama, ya, kepada organisasi perkhidmatan. Okey, sebab kita menawarkan perkhidmatan. Jadi pelaburan kita banyak, ya, terhadap guna tenaga pekerja. Okey. On top of that, kita juga ada belanjawan kos penggunaan sumber. Ini ibarat macam kos produk lah, ya, walaupun kita tidak ada produk, tapi kos perkhidmatan itu tadi. Okay. Dan at the same time kita juga akan ada belanja-belanja operasi yang lain. Okay, so untuk organisasi perkilangan kita dah buat tadi pun contoh. So kita ada belanjawan jualan, kita ada belanjawan kos pengeluaran ataupun belanjawan kos perkilangan. Ya, kita juga ada belanjawan kos barang dijual, di mana untuk menyediakan belanjawan kos barang dijual ni kita perlu mengira jadual kos barang dikilang terlebih dahulu. Okay, so ini adalah kos produk. Kemudian kos-kos tempoh, ya, adalah terdiri daripada belanjawan lain-lain belanja operasi lah, seperti jualan, pentadbiran, pengagihan dan sebagainya. Okay, so selesai, ya, untuk catat alih dan juga pecahan-pecahan kepada belanjawan induk. Jadi sekarang ni kita berada pada slide 10, maknanya kita boleh zoom in, ya, kepada pengiraan. So sekarang ni bermulalah, ya, pengiraan. Okey, saya akan bacakan senario contoh 1. Syarikat enterprise mengeluarkan dua jenis keluaran, Alpha dan Sigma. Alpha dikeluarkan di jabatan 1, manakala Sigma dikeluarkan di jabatan 2. Okey. Ketika ini, syarikat sedang menyediakan belanjawan tahunan, ya, berikut merupakan jangkaan jualan dalam unit dan juga harga seunit, ya, untuk kedua-dua keluaran, ya, yakni Alpha dan juga Sigma itu tadi. Jadi kalau kita lihat, ya, kepada Alpha, okay, so mungkin saya tukar kepada pen. Okay, so kita ada Alpha di sini. Alright. Kita dapati bahawa Alpha dijual ke daerah utara, selatan, timur dan barat. Akhirnya jumlah, ya, unit, ya, keseluruhan untuk Alpha adalah sebanyak 8,500. Harga seunit ialah RM400. Maknanya setiap unit Alpha tersebut adalah RM400. Okey. Kemudian kita ada pula produk Sigma. Okey, produk Sigma ni kita dapati bahawa sama juga kita jual, ya, ikut kawasan utara, ya, selatan, timur dan juga barat. Alright. Okey, dan pecahan-pecahan unit jualan masing-masing lah ikut daerah. Ya, kemudian kita dapati bahawa jumlah unit yang boleh kita jual untuk Sigma adalah sebanyak 1,600. Ya, harga seunit dia berbeza daripada Alpha, ya, iaitu RM560 seunit sahaja. So ini saja data yang ada, sangat simple, ya, untuk belanjawan jualan. So sekarang ni kita bolehlah, ya, sediakan belanjawan jualan untuk, ya, enterprise. Okey, untuk enterprise, syarikat enterprise, ya. Okey, kita akan pergi kepada next slide. Okey, belanjawan jualan. So kalau kita tengok kat sini, ya, ini adalah merupakan ringkasan. So kita tengok, ya, jualan yang dijangkakan kita ada dalam ringgit, ya, dan juga kita ada dalam unit. Okey, dan kita akan sediakan belanjawan jualan mengikut produk Alpha dan Sigma. Kita juga akan menyediakan mengikut kawasan sasar, ya, maknanya daerah utara, selatan dan sebagainya, dan kita juga akan menyediakan mengikut tempoh, ya, sama ada tahunan, sukuan, bulanan, ya, mengikut keperluan lah. Okey. And then kegunaan, ya, saya dah ceritakan sebelum ni, ini adalah merupakan belanjawan yang menunjukkan anggaran hasil, ya, dan juga anggaran penerimaan tunai. So anggaran penerimaan tunai ini kita akan transfer nanti kepada belanjawan tunai. So itu kita akan buat kemudian.
Alright. So ini juga kita dah buat tadi masa kita buat carta alih, ya, di mana kita tahu bahawa penyediaan belanjawan jualan ini akan menjadi asas ataupun input, ya, kepada pembentukan belanjawan kos pengeluaran dan juga belanjawan belanja-belanja yang lain. Contohnya belanjawan jualan, ya, belanjawan belanja jualan, ya, seperti komisen juru jual dan sebagainya adalah sangat bergantung kepada unit yang dijual. So mungkin ada kos-kos berubah, ya, belanja jualan di situ yang memang berkadaran secara langsung dengan unit yang dijual. So itu juga akan disediakan berasaskan kepada belanjawan jualan ini. Okay. Right. So input-input kepada penyediaan belanjawan jualan adalah rancangan jualan ataupun rancangan pemasaran. Okey, dan tertakluk jugalah kepada objektif, ya, dan matlamat spesifik, ya, syarikat tersebut. So kita kena tengok baliklah, ya, apa dia matlamat, ya, growth rate, ya, sales growth rates dan sebagainya, penetration strategy, ya, which market, things like that. So kita kena fall back lah. But ini adalah merupakan contoh satu, so kita ikut saja, ya. Okey. So kalau kita tengok kat sini, belanjawan jualan dipecahkan kepada produk, ya. So kita ada dipecahkan kepada produk, okey. Kemudian dipecahkan pula kepada kawasan, ya, utara, ya, selatan, ya, timur dan juga barat. So kalau kita tengok kat sini tidak ada pecahan mengikut pemasaan, maknanya ini adalah merupakan belanjawan mengikut tahunan. Jadi kita akan sediakan untuk tempoh setahun. Okey. So kita ada data dari segi unit dan RM, kemudian, ya, maknanya kita ada data dari segi unit. Okey, kita ada dari segi RM dan juga kita ada dari segi jumlah. Jadi kita akan plug in saja figures yang kita dapat daripada slide 10 tadi, yakni contoh 1. Okey. So kita akan transfer 3,000 unit, ya, yang kita target jualan alfa untuk kawasan utara. Okey. And then harga jualan seunit adalah RM400. Jadi jumlah hasil jualan yang bakal kita perolehi adalah 1.2 juta. Okey. Untuk sigma pula bagi kawasan utara, ya, unit jualannya adalah sebanyak 500 unit. Okey, dan harga jualan seunit yang telah kita tetapkan ialah RM560. Oleh itu, jumlah hasil jualan yang kita jangka dapat kutip, ya, bagi sigma untuk kawasan utara sahaja adalah sebanyak 280,000. Okey, so perkara yang samalah, kita akan fill up jadual ni untuk selatan, timur, barat bagi alfa dan juga bagi sigma. So kalau kita tengok kepada slide 13, ya, kita dah pun melengkapkan data-data tersebut. Boleh? Okey. Now, data-data ini masih belum lengkap, ya, sebab kita ada perincian tapi dari segi jumlahnya belum ada. Okey, so apa yang kita boleh lakukan ialah kita boleh tambah laju jumlah, ya, di mana kita akan jumlahkan, ya, keseluruhan unit. Okey, untuk alfa bagi daerah utara, ya, selatan, timur dan barat. Okey, so kita dapatkan jumlahnya. Alright. Okey, so 8,500. Manakala untuk harga seunit, kita dapati bahawa tak kira sama ada kita jual di kawasan utara, selatan, timur ataupun barat, harga jualannya kekal, ya, pada tahap RM400 seunit. Jadi 8,500 unit alfa darab dengan RM400 seunit, maka kita akan dapat 3.4 juta, ya, hasil jualan alfa bagi keempat-empat kawasan serentak. Okey, so ini adalah merupakan jangkaan hasil jualan tahunan bagi alfa. So perkara yang sama kita akan lakukan untuk sigma, ya. So kita akan buat sigma pula. So kalau kita lihat sigma, jumlah unit jualannya adalah sebanyak 1,600. So maknanya kita mencampurkan 500 unit untuk utara, 600 unit untuk selatan, 200 unit untuk timur dan 300 unit untuk barat,
ya, bagi sigma. Kemudian harga seunit dia kekal ya pada 560, tak kira kita jual di daerah mana sekalipun dan tak kira bilangan unit yang kita jual, masih kekal pada 560. So kita darab sajalah dengan 1600 unit. Maka kita akan dapat jumlah ya hasil jualan bagi sigma adalah sebanyak 896,000 ringgit. Okey, so selesai ya. Okey, now jumlah ringgit ini tadi kita boleh campur ya, maknanya kita boleh campur jumlah ringgit mengikut utara ya, mengikut lokasi utara, selatan, timur, barat, dan juga kita boleh campur jumlah ringgit mengikut produk ya, hasil jualan alfa campur dengan hasil jualan sigma boleh. Okey, jadi kalau kita lihat ya laju baris bawah sekali ni kita dapat jumlah besar ya, so maknanya untuk jualan kawasan utara bagi alfa dan sigma adalah 1.48 juta ya, dan seterusnya untuk selatan, timur dan barat ya, kita akan campurkan kesemuanya dan akhirnya kita dapatlah satu jumlah besar ya jualan, iaitu sebanyak 4.296 juta. So maknanya kita 4.29 juta ni kita boleh pecahkan berdasarkan kepada produk ya. So kita ada produk sigma, kita ada produk alfa ya, kita boleh campurkan kedua-dua ni. Okey, 1 2. Okey, so kita akan dapat 4.296 juta, ataupun kita boleh campur ya mengikut kawasan ya, kawasan utara. Okey, sorry tulisan saya tak cantik. Okey, saya tak ada pen. B selatan, kemudian kita ada C ya timur, dan kita campur pula ya dengan kawasan D barat. So kita akan dapat, kita boleh buat counter check, kita tetap akan dapat nilai besar ya sebanyak 4.29 juta. Boleh? So selesai ya untuk belanjawan jualan. So bolehlah ya buat projek ya, buat anggaran belanjawan jualan ya, rujuk SMC juga. Okey. Okey, ini adalah belanjawan jualan juga, cuma yang ini kita buat perincian lah ya. Dalam contoh ni alfa sigma ya, kita ada sini alfa sigma. Okey. Dan kita juga ada mengikut lokasi. Okey, sorry. Okey, utara, selatan, timur dan barat ya. Cuma yang penting saya nak tekankan di sini adalah ini disediakan mengikut bulanan. So kita ada kat sini January, February ya. So teruskanlah ya, March ya, April, Mei, Jun sampai Disember. Okey, so kita akan ulang. Nanti jawapan akhir kita akan tetap dapat sama dengan ringkasan. Ya, ringkasan tahunan itu tadi. Jadi yang bulanan ini merupakan perincian, yang tahunan itu adalah merupakan ringkasan. Okey. Okey, kita akan teruskan dengan penyediaan belanjawan pengeluaran. Okey, ini adalah merupakan tanggungjawab pengurus pengeluaran. Dari segi perakaunan tanggungjawab, Jabatan Pengeluaran adalah merupakan pusat kos. Ya, kerana apa? Kerana ia bertanggungjawab terhadap bahan langsung, buruh langsung dan juga overhead kilang. Semua ini memerlukan penggunaan sumber. Apa yang ditentukan dalam belanjawan pengeluaran adalah jumlah unit ya yang perlu dikeluarkan. Okey. So jumlah unit yang perlu dikeluarkan ini adalah untuk memenuhi permintaan jualan. Okey. So maknanya input kepada belanjawan pengeluaran adalah belanjawan jualan itu sendiri, dan pada masa yang sama kita juga memerlukan input daripada polisi inventory akhir ya, barang siap, ataupun polisi inventory barang siap lah, sebab inventory akhir barang siap akan menentukan inventory awal barang siap juga ya. Okey. Penentuan unit pengeluaran ya, ini adalah merupakan formula ringkas, iaitu bermula dengan jumlah unit yang perlu dijual. Kita akan campur dengan jumlah unit inventory barang siap akhir, dan juga kita akan tolak dengan inventory barang siap awal. Kenapa kita tolak dengan inventory barang siap awal ni? Sebab kita dah ada dalam simpanan, jadi kita tak perlu lagi lah nak produce ya. Jadi kalau kita ada lambatkan inventory awal,
maknanya jumlah unit yang perlu dikeluarkan akan berkurangan. Okay, so input-input ya kepada penyediaan belanjawan pengeluaran adalah terdiri daripada unit yang perlu dijual. Data ringgit tak perlu. Ya, kita hanya perlukan data unit jualan yang kita ambil daripada belanjawan jualan. Ya, dan pada masa yang sama kita juga perlukan data unit ya dari segi inventory awal dan juga inventory akhir lah. Okey. Dan peringatan ya, belanjawan pengeluaran hanyalah disediakan dalam unit sahaja. Belanjawan pengeluaran tidak disediakan dalam nilai ringgit. Okey. Dalam penentuan polisi inventory barang siap, terdapat beberapa faktor yang perlu diambil kira. Ya, so kalau kita tengok kat sini ada 11 faktor, sebenarnya mungkin ada lagi faktor-faktor lain yang perlu diambil kira mengikut kesesuaian organisasi kita, ya, dan tidak semestinya semua ya faktor-faktor ini sesuai dengan sesuatu organisasi itu tadi, ya, tapi faktor-faktor yang kita rasa sesuai, yang kita dah pilih, contohnya 3 ataupun 4 ya, faktor yang kita rasa kritikal, faktor-faktor ini haruslah kita analisis secara serentak. Ya, okey, saya bagi contoh ya. Untuk item 1 ni, katakan kuantiti yang diperlukan untuk memenuhi keperluan jualan. Jadi jika tahap jualan kita adalah tinggi, maka kuantiti inventory akhir barang siap yang perlu disimpan juga hendaklah tinggi. Tapi kalau pusing ganti ya, barang siap kita adalah rendah, maka tak perlulah kita simpan inventory akhir itu pada tahap yang tinggi. Okey, kita lihat pula contohnya item 2 ni. Ya, item yang mudah rosak. So kalaulah barang siap kita tu adalah merupakan barang siap yang mudah ya rosak dari segi contohnya barang siap kita tu adalah masakan, ya, of course ya, ada tempoh tamat tempohnya singkat, maka tak bolehlah disimpan pada kuantiti yang banyak ya. Jadi polisi inventory akhir dia kita adalah bersesuaian dengan unit jualan, maknanya tahap inventory-nya adalah rendah. Okey. Okey. Now, katakanlah ya kita mempunyai item yang tidak mudah rosak. Ya. Berarti kita boleh ya simpan pada tahap inventory yang tinggi. Tapi kalau kita lihat faktor keempat ni, kemudahan penyimpanan. Katakanlah kita mempunyai masalah store, ya, masalah storage, warehouse, di mana kita perlu menyewa dan kos sewa adalah tinggi. Maka kita cannot afford ya untuk simpan barang yang banyak ya, kerana ia memerlukan ruang yang besar ya, dan kos penyewaan akan meningkat. Jadi kalau kita lihat ya item 2 dan item 4 ni, katakan item tersebut tidak mudah rosak tetapi kos ruang penyimpanan adalah tinggi. Jadi bila kita analisis kedua-dua faktor ni secara serentak, keputusan akhir kita apa? Keputusan akhir kita ialah tidak boleh menyimpan tahap inventory yang tinggi. Ya, so walaupun item 2 kata boleh simpan sebab tak mudah rosak, tapi oleh kerana terdapat kekangan item keempat, yakni dari segi penyimpanan, maka keputusan akhir kita adalah tidak boleh menyimpan pada tahap yang tinggi. Itu maksud saya bila saya katakan bahawa faktor-faktor ini, faktor-faktor yang kita dah senaraikan sebagai faktor yang relevan untuk organisasi kita, kita mestilah menganalisisnya secara serentak. Sebab kalau kita menganalisisnya secara individual, ya, secara terpisah, mungkin hasil jawapan kita untuk polisi inventory itu akan berbeza-beza. So tak boleh ya, sebab polisi inventory untuk setiap satu barang siap tu dia mestilah ada satu je, dia tak boleh ada beberapa ya. So maknanya kita kena tetapkan, okey, barang siap A, tahap inventory dia berapa? Tinggi, sederhana, rendah. Ya, dan kalau tinggi tu berapa, sederhana tu berapa, rendah tu berapa, begitu ya. So contoh lain mungkin dari segi kecukupan modal. So of course ya, kalau kita ada duit kita tak ada masalah lah ya, kita tak kisah kalau duit kita terikat pada inventory. Tapi kalau memang kita mempunyai masalah modal, dan lebih baik ya tunai kita itu kita gunakan untuk pelaburan aset-aset yang lain ya, rather than pelaburan ke atas inventory. Okay, so
Okey, item 8 contohnya, kawalan keselamatan, ketidakcukupan bahan dan komponen. So, ada kalanya kita dapati bahawa bahan mentah itu pula yang seasonal, ya, susah untuk kita perolehi. Dan bahan mentah ini pula kadang-kadang kebetulan mudah rosak. Jadi, bila kita dapat get hold of bahan mentah ni, maknanya kita dapat beli bahan mentah ni dalam kuantiti yang banyak dan tidak boleh disimpan pula bahan mentah tersebut, maka terpaksalah ya kita convert dia menjadi barang siap. Jadi akhirnya tahap inventory barang siap kita akan menjadi tinggi. Jadi bergantung ya. Jadi dalam kes ni adalah kes terpaksa lah ya, di mana tahap inventory kita hendaklah tinggi ya. Dan lain-lain ya, sebagai contoh item 11, risiko inventory seperti penurunan harga. Jadi kalau kita jangka akan berlaku penjatuhan harga untuk inventory barang siap kita, maka janganlah kita simpan ya pada tahap inventory yang tinggi. Ya, ataupun dari segi teknologi, mungkin produk kita sangat teknologi base ya, dan teknologi berkembang terlalu pesat. So kalau kita simpan banyak sangat inventory dan kita tak dapat dijual, dan akan berlakulah ya technological obsolescence. Ya, so that is bad ya. Okey, contoh lain seperti polisi pulangan barangan ya. Polisi maknanya kita jual barang dan kita menetapkan bahawa ya, pelanggan boleh membuat pulangan barang sekiranya mereka tak happy dengan produk kita. Ya, money back guarantee ya. So, dan ini boleh dilakukan dalam tempoh sebulan contohnya. So, bila kita ada clause seperti itu, of course ya, kita membuka ruang kepada pengguna ya, di mana kalau mereka tak happy dengan produk, mereka boleh buat pulangan. So, apa akan berlaku? Ya, bila mana pelanggan ya start ya doing purchase return. Jadi kita akan dapati bahawa tahap inventory kita akan meningkatlah. Ya, satu tahap inventory untuk pengeluaran biasa. Satu lagi tahap inventory disebabkan oleh pulangan jualan. Ya, maknanya jualan-jualan yang kita buat semua terpaksa dipulangkan. Okay, so itu adalah merupakan perkara ataupun faktor yang juga harus kita ambil kira ya, maknanya dalam penentuan polisi inventory akhir barang siap tadi. Right? Okey, untuk projek pun sama juga ya, maknanya pelajar boleh memilihlah 2 ataupun 3 daripada senarai ya faktor-faktor ini ya, pilih mana yang paling sesuai lah untuk barang siap ya dalam projek you ya, dan cuba membuat analisis terhadap faktor tersebut sebelum menentukan polisi inventory akhir barang siap yang paling sesuai untuk diguna pakai ya. So make sure dalam projek you juga mengambil kira aspek ini. Okey, so ini adalah merupakan pernyataan polisi inventory akhir barang siap. Ya, sebagai contoh, kita ada bekalan bulanan. Okey, dari segi bekalan bulanan, bekalan 2 bulan ya, maknanya penyimpanan inventory akhir itu adalah berasaskan kepada bekalan 2 bulan ya. Ya, secara purata pengeluaran tahunan yang dibelanjawankan untuk tahun ini. Ya, jadi bermakna kita akan simpan keperluan 2 bulan, 2 bulan, 2 bulan gitulah. Ya, ataupun kita boleh juga ya bekalan sebulan, boleh ya. Yang ini sangat simple ya, limit maksimum ya. So maknanya tidak melebihi 5,000 unit contohnya. So 5,000 unit ni is a magical figure ya. So you have to make sure that your inventory level at all times must not exceed ya 5,000 units. Ya, kenapa 5,000 unit dan sebagainya, itu kena bagi justifikasi yang sesuai lah mengikut organisasi, mengikut produk yang dikeluarkan ya. And then here we have minimum and maximum, so samalah dua ni. And then this one is a specific amount ya, bersamaan dengan belanjawan jualan untuk bulan berikutnya. Jadi bermakna kita akan simpan inventory akhir untuk memenuhi keperluan jualan bulan berikutnya. So kalau bulan berikutnya kita perlu jual 50 unit meja, maknanya kita kena siap-siap inventory akhir bulan ini mestilah 50 unit juga. Ya, so contohnya kita nak jual pada bulan Mac 50, so di hujung Februari kena dah ada dah 50 unit. So pun boleh juga ya. So ini hanyalah merupakan cara-cara ya kita menyatakan ya polisi inventory akhir. So untuk projek pun macam tu jugalah ya. So you kena pilih pernyataan yang paling sesuai ya untuk organisasi yang you plan ya untuk tubuhkan. Okey, kita akan teruskan dengan penyediaan belanjawan pengeluaran. So, kalau kita tengok kat sini, kita sebelum ni kita jual ya alpha dan sigma.
Jadi kalau kita jual produk siap alfa dan sigma, maka kita kena keluarkanlah alfa dan sigma. Jadi berikut adalah merupakan data dari segi inventory akhir, ya, alfa 1870, okey, sigma 90. Ya, kemudian kita ada juga di sini data berkaitan dengan inventory awal. So sama juga, ya, alfa diberikan sebanyak 170 dan sigma diberikan sebanyak 85. Okey. Dan kita akan terus menyediakan, ya, belanjawan pengeluaran. So ini adalah merupakan formula, ya, yang kita akan gunakan. So kita mulakan dengan unit untuk dijual. Okey, diambil daripada belanjawan jualan. Alright. Okey, dicampur dengan stok akhir yang dirancang. Jadi kalau kita nak simpan stok akhir, kita kena tambahlah, ya, jumlah yang perlu dikeluarkan. Tapi ada kalanya kita juga ada stok awal dalam tangan. Ya, so kalau kita ada stok awal dalam tangan, kita kena tolak. Sebab kalau kita tak ambil kira untuk tolak siap-siap stok awal ni, berarti jumlah yang bakal kita keluarkan tu dah berlebihan. Okey, so kita boleh masukkan data. Ya, 8,500. 8,500 ni datang daripada mana? Datang daripada belanjawan jualan, ya. Kemudian so you boleh check balik lah, ya, belanjawan jualan yang kita dah prepare sebelum ni. Kemudian stok akhir ni datang daripada data lah, ya, which is 1870. So bila kita campur, ya, kedua-dua ni, okey, so kita akan dapat 10,370. Okey, ingat, ya, belanjawan pengeluaran disediakan dalam unit. Jadi ini adalah merupakan jumlah unit, ya, alfa yang perlu dikeluarkan. Kemudian stok awal. Stok awal alfa ada berapa? Ada 170. Okey, so ada 170. So kita akan tolaklah dengan 170. Okey, tolak, ya. So akhirnya kita dapatlah jumlah yang perlu dikeluarkan hanyalah 10,200 unit sahaja. So selesai untuk alfa, kita akan lengkapkan untuk sigma pula, ya. So sama saja. So kita akan ambil data-data, ya, inventory awal dan inventory akhir, dan jangan lupalah, ya, unit jualan, ya, sigma itu sendiri. Okey. So slide 19 kita dapati bahawa kita dah melengkapkan, ya. So kita dah ada jumlah unit yang perlu dikeluarkan. Untuk alfa adalah 10,200. Ya, manakala untuk sigma adalah 1,605. Okey, so yang unit-unit yang dikeluarkan untuk alfa dan sigma ni akan dijadikan input, ya, kepada penyediaan belanjawan kos-kos perkilangan lah, seperti bahan langsung, buruh langsung dan juga overhead kilang nanti. Ya, untuk belanjawan pengeluaran kita tidak boleh menjumlahkan sebab alfa dengan sigma tak boleh dicampur, ya. Maknanya apple and orange cannot be added. Okay, so this is 8,500 ni alfa, 1,600 ni adalah sigma, so kita tak boleh campur, ya. So begitu juga dengan jumlah unit 10,200 ni adalah alfa. Okay, kita tak boleh campur dengan 1,600, ya, sigma ni, ya. Jadi selesailah setakat ini je, ya, untuk belanjawan pengeluaran. Okey, sekian, terima kasih.